Sepanjang 12 tahun bergelar pendidik kepada traders, soalan yang paling popular yang saya terima adalah macam mana nak profit konsisten dalam trading. Jadi dalam video kali ini, saya akan berikan jawapan serta panduannya. So, let's go! Sebelum kita pergi lebih jauh, anda perlu faham terlebih dahulu apakah yang dikatakan sebagai profit konsisten. Profit konsisten bukanlah bermaksud setiap kali trade anda akan dapat profit. No. Ia bukanlah seperti itu. Profit konsisten bermaksud anda boleh dapat net profit pada akhir setiap bulan. Anda kena terima hakikat yang dalam trading pasti akan ada loss. Anda tidak akan boleh dapat profit dalam kesemua trade anda. Apa yang anda perlu capai adalah net profit ataupun profit melebihi daripada loss. Hakikatnya dalam trading ni, anda tak akan boleh nak profit hari-hari ataupun tiap-tiap minggu. Ada hari anda akan loss dan ada minggu yang anda akan loss. Tetapi apa yang kita mahu adalah di penghujung bulan nanti adalah kita mendapatkan net profit. Jadi saya harap sekarang anda faham ya apakah maksud profit consistent. Baiklah, sekarang saya akan jawab the million dollar question, iaitu macam mana nak profit consistent. Untuk profit consistent, tindakan anda perlu konsisten. Anda tidak akan boleh dapat profit konsisten kalau anda asyik ubah strategi anda, risk management anda dan sebagainya. Anda perlu terus konsisten mengamalkan approach yang sama setiap kali anda trade. Saya percaya anda mungkin dah pun ada strategi anda yang tersendiri. Percayalah cakap saya, semua strategi ataupun teknik boleh buat duit. Tetapi, adakah anda menggunakannya secara betul dan konsisten? Adakah anda mengikut SOP tersebut secara berterusan? Apakah yang membuatkan anda buy ataupun sell sesuatu instrumen ataupun pairs? Setiap kali anda buy, mesti ada sebab-sebabnya. Dan setiap kali anda sell juga mesti ada sebab-sebabnya. Tapi bukan sekadar buy ataupun sell saja. Kalau anda no trade pun tentu ada sebab-sebabnya. Jadi semua itu perlu dilakukan secara berterusan. Cara anda membuat trading decision haruslah konsisten. Contohnya, anda tak boleh buy kalau candlestick terkini yang close adalah berwarna merah. Anda hanya akan buy kalau candlestick terkini adalah berwarna hijau sahaja. Jadi itu adalah satu trading rules dalam strategi anda. Anda perlu konsisten untuk buy setiap kali candlestick berwarna hijau. Anda tak boleh nak buy kalau candlestick close warna merah. Dan apabila anda telah melakukannya sebanyak 10 kali, percayalah cakap saya, akan ada yang profit dan akan ada yang loss. Yang loss tu bukanlah bermaksud teknik tersebut tak boleh pakai. Anda kena terima hakikat yang market ini terlalu besar. Kalau forex contohnya, ianya bernilai 6.6 trilion dolar. Memang mustahil untuk sesiapa dapatkan profit dalam semua trade mereka. Dalam dunia ni tak ada sesiapa pun yang ada 100% win rate. Tetapi dalam trading anda tak perlu risau. Sebab untuk dapat net profit, anda hanya perlukan kira-kira 30-40% win rate sahaja. Maksudnya kalau anda trade 10 kali, anda hanya perlu profit 3 hingga 4 kali sahaja. Tetapi ada syaratnya lah, iaitu yang profit tu perlu 2 ataupun 3 kali ganda daripada berapa yang anda risikokan. Berapa yang anda risikokan tu adalah merujuk kepada stop loss anda. Kalau stop loss anda 20 pips, strategi anda mestilah boleh dapat profit 40 ke 60 pips. Iaitu 2 hingga 3 kali ganda daripada risiko ataupun stop loss anda. Jadi itulah maksud saya, tindakan anda perlu konsisten. Jangan bila loss anda terus ubah SOP ataupun trading rules anda. Anda perlu tetap konsisten mengikutinya sampai bila-bila. Sekarang saya akan kongsikan kepada anda apakah contoh-contoh tindakan yang perlu anda lakukan secara konsisten ya. Adakah anda konsisten dengan perkara-perkara berikut? Yang pertama sekali adalah waktu anda tengok chart. Pukul berapa anda akan buat analisis dan juga mengintai peluang untuk trade? Adakah anda masih lagi mengamalkan sikap asal buka chart aja nak trade? Anda tidak boleh bersikap begitu. Market bukan selalunya ada setup dan juga signal. Bukan sepanjang masa ada peluang untuk trade. Jadi untuk market yang anda trade, anda perlu betul-betul faham pukul berapa yang anda perlu tengok chart. Dan kemudian anda perlu melakukannya secara konsisten. Macam saya misalnya, saya selalu tengok chart pada pukul 5 petang dan juga 9 malam sahaja. Tapi waktu terbaik adalah pukul 9 malam sebab masa tu US session telah pun bermula. Untuk global market macam forex, gold dan sebagainya, lepas US session buka, barulah market bergerak dengan lebih pantas.
Yang seterusnya adalah pemilihan pairs. Adakah anda trade semua pairs ataupun anda fokus kepada beberapa market ataupun pairs sahaja? Saya hanya fokus kepada 13 pairs sahaja. Saya tidak tengok pun pairs lain. Dah bertahun-tahun saya hanya trade 7 major pairs dan juga 6 cross pairs sahaja. Jadi anda perlu konsisten trade market yang sama sahaja untuk bertahun-tahun. Anda tidak boleh kejap lompat sana, kejap lompat sini. Dengan itu, barulah anda boleh memahami market behavior sesuatu instrumen itu. Yang ketiga ini penting sebab saya nak sentuh tentang trading edge ataupun strategi. Anda perlu betul-betul tahu kenapa anda nak buy ataupun sell sesuatu pairs. Dan bila anda dah tahu kenapa, anda perlu melakukannya secara konsisten. Contoh mudah yang boleh saya bagi adalah hijau buy, merah sell. Setiap kali muncul CS hijau yang bersaiz sederhana, anda akan buy sahaja. Begitu juga sebaliknya kalau ada candlestick merah yang bersaiz sederhana. Kalau saiz dia kecil, kita tak nampak dia nak ke mana. Dan kalau saiz dia terlalu besar, nanti stop loss anda akan jadi besar. Malah untuk pullback berlaku juga risikonya amat tinggi. Jadi bila anda dah clear kenapa ataupun reasons to buy ataupun reasons to sell, anda perlu melakukannya secara konsisten. Anda tak boleh ukur kemampuan ataupun keberkesanan sesuatu strategi itu dengan hanya 5 trade. Setidak-tidaknya lah anda perlu melakukan 50 trades menggunakan strategi tersebut. Dan percayalah cakap saya, daripada 50 trade, dengan strategi semudah hijau buy merah sell pun, anda pasti boleh dapat net profit di akhirnya. Jadi kembali kepada trading edge ini, semua orang ada strategi masing-masing yang dia suka. Ada yang suka guna indikator, ada yang suka price action sahaja macam saya, dan ada juga yang menggunakan robot dan sebagainya. Ia bergantung kepada anda belajar dengan siapa dan adakah anda suka dengan strategi tersebut. Tapi yang penting, anda kena tahu bila yang anda tak boleh trade, bila yang anda boleh buy dan bila yang anda boleh sell. Anda kena betul-betul faham strategi yang anda gunakan. Okay? Yang keempat ni pun penting juga, iaitu apakah yang menyebabkan anda close position anda. Kalau saya, ianya mudah saja, iaitu saya akan close bila profit dah cecah lebih daripada 50 pips. Selain itu, jika market melawan arah entry saya pada next candlestick close, saya akan close position saya. Contohnya lah, saya tengah buy dan kemudian next candle close tu jadi bearish marubuzu. Saya akan terus close tanpa teragak-agak. Ada orang yang kadang-kadang dia close dan kadang-kadang dia hold dan kadang-kadang dia tambah lagi position bila dia tengah floating loss. Kalau anda buat macam tu, anda dah tak konsisten lah. Yang kelima ni sangat-sangat penting, iaitu ia berkaitan dengan cara anda mengawal risiko dan juga reward. Berapakah stop loss yang anda gunakan? Adakah ianya konsisten? Saya hanya merisikokan kurang daripada 1% daripada setiap trade saya. Dan stop loss yang saya gunakan pula adalah tak lebih daripada 25 pips. Dan kemudian untuk TP, saya selalunya tak set TP. Tapi macam saya cakap tadi, kalau profit dah lebih 50 pips, saya akan close. Saya dah jarang alih stop loss ke entry ataupun BE stop. Ini kerana market zaman sekarang ni, dia suka patah balik. Jadi pada saya ambil sahaja apa yang dah ada dalam tangan. Tetapi ingat, saya sentiasa konsisten close lebih daripada 50 pips. Kalau profit baru 5 ataupun 10 pips, saya tak akan close lah. Poin yang seterusnya ni ramai orang tak buat, iaitu journaling. Journaling ni secara mudahnya adalah anda mengambil screenshot ketika anda membuat entry dan kemudian anda mengambil screenshot sekali lagi selepas trade tersebut ditutup ataupun close. Bila anda mengambil screenshot ketika anda entry, anda boleh nampak kenapa anda buy ataupun sell. Ia akan menjadi bukti kepada anda yang anda bukannya trade sebab rasa-rasa. Bila anda tengok balik gambar yang anda ambil, anda boleh nampak adanya MRZ, adanya bullish candlestick dan sebagainya. Reasons to buy ataupun kenapa anda buy ni adalah penting untuk psikologi trading anda. Bila anda trade berpandukan what you see ataupun trade what you see, anda akan berasa lebih tenang. Ini kerana anda dah pun buy mengikut SOP ataupun trading rules anda. Yang selalunya membuatkan trader resah dan gagal mengawal emosi adalah bila trader tersebut main rasa-rasa sahaja ataupun main teka sahaja market nak pergi mana. Sebab itu berbalik kepada point trading edge tadi, anda perlu betul-betul faham strategi anda bila masa boleh buy, bila masa boleh sell dan bila masa yang tak boleh nak entry.
Journaling ni memang trader tak nak buat. Saya pun tak tahu kenapa. Mungkin sebab tak didedahkan dan mereka tak tahu apakah kepentingan journaling. Ada juga yang rasa journaling ni sesuatu yang leceh. Tapi yang leceh ni lah yang anda kena buat supaya anda boleh jadi trader yang profitable. Jadi berbalik kepada tajuk. Adakah anda konsisten membuat journaling setiap kali anda trade? Kalau anda buat journaling secara konsisten, iaitu mengambil screenshot before and after setiap kali trade anda pasti akan bertambah maju dengan lebih cepat. Poin terakhir yang saya nak kongsikan adalah mengenai review. Untuk melakukan review, anda perlukan trade history daripada MetaTrader dan juga journaling yang anda dah pun kumpul selama 1 minggu. Trade review ni kita akan buat seminggu sekali, iaitu pada hujung minggu. Anda akan tengok semula trade history anda dan anda akan tengok balik apakah yang membuatkan anda buy atau sell ketika itu. Adakah anda melakukan trade dengan betul? Sudahkah anda mengikuti SOP strategi anda? Adakah anda trade mengikut risk management anda? Semua itu boleh dijawab melalui proses journaling dan juga review tadi. Jadi inilah dia antara 7 perkara yang perlu anda lakukan secara konsisten. Bila tindakan anda dah konsisten, barulah profit anda boleh konsisten. Okey, sekarang ni saya ada satu soalan serius saya nak tanya pada anda. Adakah anda nak belajar lebih lanjut cara untuk profit konsisten? Jika jawapan anda ya, anda perlu dapatkan panduan terbaru yang saya hasilkan yang diberi nama TFS Price Action Trading PACER. PACER merupakan workflow sistematik yang bermaksud plan, alert, close, execute dan review. Ia merangkumi 3 komponen utama dalam trading iaitu trading edge, risk management dan juga trading psychology. Melalui panduan dalam PACER, anda boleh trade secara lebih sistematik dan seterusnya menjadikan anda seorang trader yang lebih profitable. Dan yang paling penting sekali, anda boleh faham macam mana cara untuk profit secara konsisten dalam trading. Kita ada special offer sehingga 31 Oktober 2022. Pertama sekali, kita ada 15 hadiah lucky draw yang bernilai lebih RM12,000. Hadiah utama merupakan 5 buah iPad untuk 5 pemenang. Dan seterusnya, modal trading sebanyak $100 ataupun kira-kira RM450 untuk 10 pemenang. Untuk layak menyertai lucky draw ini, anda hanya perlu membuat tempahan panduan PACER sehingga 31 Oktober. Link untuk info lanjut dan juga tempahan ada dalam gambar tersebut dan juga dalam description video ini. Selain itu, anda juga boleh mendapatkan 4 merchandise eksklusif TFS Pack PACER. Syaratnya adalah sama juga, iaitu anda perlu membuat tempahan sehingga 31 Oktober ini sahaja. Anda boleh dapatkan t-shirt, keychain, face mask dan juga pen secara percuma. Selepas ini, kita tak akan berikan lagi merchandise seperti ini. Jadi, ini adalah peluang terakhir anda untuk mendapatkan merchandise ini. Dan berita baik untuk mereka yang ingin membuat tempahan secara ansuran. Kini anda boleh berbuat demikian melalui Atomic. Caranya ialah anda perlu membuat pembayaran melalui iPay88. Kemudian pilih option Buy Now Pay Later, pilih Atomic dan kemudian anda perlu scan QR code yang tertera melalui app Atomic. Harus diingat bahawa anda perlu install app Atomic dan daftar terlebih dahulu ya. Sekali lagi, link untuk info lanjut dan tempahan ada dalam gambar dan juga description video ini. Semoga video ini bermanfaat dan anda lebih jelas mengenai apa yang dikatakan sebagai profit konsisten dan macam mana cara untuk profit konsisten. Jangan lupa untuk like video ini dan share kepada rakan-rakan traders yang lain. Subscribe channel kami untuk terus mendapatkan notifikasi apabila kami upload video-video lain pada masa akan datang. Sekian terima kasih dan kita jumpa lagi dalam video yang akan datang.